Okey, nama diberi Fauzilawati binti Abdul, sinonim dengan nama Kak Ila sahaja. Umur? Okey, berumur tahun ini 45 tahun. Okey, perempuan. Tahu Melayu. Asal usul? Asal usul memang daripada negeri Perlis, orang Berseri. Okey, soalan yang kedua. Macam mana start buat bisnes? Okey, perniagaan yang diusahakan sekarang adalah perniagaan Taska, Taman Asuhan Kanak-Kanak. Bermulanya bidang Taska ni bermula saya menggantikan kakak saya menguruskan perniagaan dia disebabkan dia sakit pada tahun 2017 lah sehingga kini. Faktor yang membawa kepada wujudnya perniagaan tersebut. Okey, sebenarnya saya seorang ibu tunggal. Jadi semasa saya menjadi ibu tunggal, saya tiada pekerjaan tetap sebab saya menjaga anak yang OKU. Jadi kebetulan kakak saya sakit, so dia minta saya untuk uruskan perniagaan dia. Jadi dari situ timbul di mana bila saya ada Taska, saya boleh pergi kerja dan boleh letak anak-anak di Taska. Bermula di situlah perniagaan Taska tu saya bina sehingga hari ini. Okey, soalan yang bahagian yang kedua. Latar belakang syarikat perniagaan tersebut. Okey. Nama syarikat. Nama syarikat. Okey, syarikat diberi nama Taska Safa. Taska Safa ni ditubuhkan pada tahun 1999. Dah lama. Ya. Soalan kedua. Apakah jenis perniagaan yang anda jalankan sekarang? Okey. Kalau sekarang ni saya mempunyai syarikat yang lain iaitu Ila Resources. Ila Resources dia lebih kepada trading pemborong barangan-barangan Perlis dan Thai. Jadi saya ada beberapa ejen lah di seluruh Malaysia dan juga saya uruskan sebuah kedai runcit milik mak ayah saya. Ya, tapi Taska tu masih ada lagi. Okey, ketiga. Siapa target pelanggan anda? Okey, target pelanggan saya. Okey, dalam macam Taska tu dah tentu kita akan target ibu bapa yang bekerja Ibu bapa yang bekerja ataupun mana-mana serumah tangga yang mungkin dia perlu pergi ke bank ataupun pergi urusan pejabat yang perlukan letakkan anak. So kita boleh letakkan anak di situ. Kalau nak katakan bisnes sekarang ni Ila Resources tu target audience mestilah orang yang suka memasak, suka makan. Sebab apa? Ataupun orang yang bekerja. Sebab apa? Mereka kan balik nak cepat kan. Jadi kita jual pes-pes masakan tu, jadi mempercepatkan lagi proses dia orang memasak. Tu target audience tu memang untuk siapa saja, si rumah tangga lelaki pun boleh, yang suka makan dan suka masak. Bagaimana anda menjalankan perniagaan? Okey. Adakah perniagaan sekarang? Ya, perniagaan sekarang. Okey, perniagaan sekarang ni saya menjalankan perniagaan tu. Saya ada kedai kan. Ada kedai runcit tu. Jadi saya pergi ambil stok. Saya mengambil stok tu di beberapa tempat di mana kebanyakannya mereka merupakan yang mengusahakan macam ikan perkasam. Diorang buat di rumah saja. So saya ambil stok tu dan saya pasarkan. Saya pasarkan, saya buat delivery tu ada beberapa tempat saja, tetapi pengepusan tu boleh dikatakan seminggu 4 kali saya buat pengepusan luar daripada Perlis. Kebanyakannya di Selangor dan Pahang. Berapakah ramai pekerja yang anda ada? Okey, buat masa sekarang pekerja adalah anak-anak saya sendiri. Ya. Okey. Bahagian yang ketiga, usahawan sebelum mulakan usaha sendiri. Oh, maksudnya? Maksudnya sebelum memulakan tu perniagaan tu. Okey. Soalan pertama. Okey. Pengalaman bekerja? Okey, ada. Okey, saya bekerja sebagai PA, Personal Assistant di syarikat Padi Beras Nasional Berhad ketika itu tahun 1997 sebelum pada tahun tu saya kerja cikgu-cikgu Taska sahaja. Saya memang minat bidang Taska tu. Kemudian saya berkahwin tahun 1998. Saya berpindah ke Johor Bahru dan bekerja sebagai kaki tangan di Hon Leong Finance Johor Bahru.
dalam 3 tahun lebih di sana. Kemudian saya berpisah dengan suami. Saya ke Selangor menguruskanlah taska-taska dan tadika kakak saya tu. Soalan kedua, model teladan anda. Model? Model teladan. Oh, okey. Kalau nak disebut pasal model ni, tentulah kakak saya dan mak saya. Sebab apa? Sebab kakak saya seorang yang workaholic walaupun dia seorang OKU. Fizikal dia tak macam kita, jari kaki, jari tangan dia. Tapi workaholic dia, semangat juang dia, idea dia, semua bernas. Lepas tu, dia sangat ekstrim lah. Apa saya dia buat, dia ada perancangan dulu. Dia susun dulu jadual dia. Dia sangat sistematik. Tanya apa saja dia boleh jawab. So, dia memang model yang sangat baik untuk saya lah. Kemudian ibu saya sendiri, sebab ibu saya pun buka kedai daripada rumah, tapi sampai daripada tahun 2009 sampai hari ni kedai tu masih wujud. So kira orang kata walaupun mak saya tidak bersekolah, tidak tahu membaca mengira sangat, tapi mak saya boleh buka kedai. 2 orang lah contoh model teladan saya sehingga hari ini. Aktiviti usahawan. Aktiviti usahawan. Okey, aktiviti saya aktiviti saya buat masa sekarang, saya melantik ejen-ejen ya, terutama ibu-ibu tunggal, juga wanita-wanita yang dia mungkin dia sebenarnya ada satu kemahiran ataupun satu keinginan dia nak build kewangan dia dengan baik, pengurusan dengan keluarga. Contoh, dia dah penat bekerja, mungkin dia nak cuba bidang perniagaan yang boleh sambil jaga anak. So akak offer benda tu kepada mereka, kepada wanita-wanita, yes, ibu tunggal, dan juga orang kata yang kita nampak dia macam duduk rumah tak boleh buat apa, tapi kan duduk rumah pun boleh jana pendapatan. Okay. Pada umur berapakah anda berniat menjadi usahawan? Okey, jika nak digunakan, orang kata usahawan tu bukanlah pilihan kita yang utama tau. Sebab kita orang kata bekerja, kita pernah bekerja, kita anggap pekerjaan tu mungkin akan menjadi satu benda yang jangka masih lama, tapi tidak. Jadi usahawan ni saya mula berniaga pergi ke Carnival, guna kereta, bawa kereta barang-barang tu sejak daripada tahun 2007. Saya guna kemudahan kenderaan yang saya ada tu Avanza ketika tu. Saya balik ke Perlis, bawa balik macam saya jual ubi kayu, saya jual belacan, saya jual bantai ke Kabu, semua tu 2007 bermula. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Okey. Latar belakang keluarga anda. Latar belakang keluarga. Okey, mak ayah merupakan mak rumah tangga. Ayah seorang petani lah ya, petani. So keluarga kami sangat susah. Kami ada 6 adik-beradik, dibesarkan oleh mak ayah dengan orang kata penuh kesusahan. Sebab apa, perlu jimat wang ringgit apa semua. Tetapi ibu saya seorang yang sangat mementingkan pendidikan. Hari-hari pesan saya bangun tidur mesti pergi sekolah, sakit ke demam tetap suruh pergi sekolah. Itu background keluarga lah. Dan sehingga hari ni kakak saya, mak saya memang berniaga. Adik saya 2 orang. Dia orang ada seorang kerja HKL dan seorang lagi kerja di menguruskan taska, buka taska juga dengan isteri dia. Latar belakang saya sudah menjadi ibu tunggal dah tahun ni, dah 2022. Daripada 2009 saya berpisah. Berapa 14 tahun lebih kurang ke? Lebih kurang. 13 tahun ya, 13 tahun dah. Alhamdulillah. Okey. Terima seadanya, tak ada Allah. Okey. Bagi keempat, usahawan pada masa anda memulakan selepas lah. Tadi sebelum. Okey, betul. Keempat ni selepas. Motivasi utama anda untuk memulakan perniagaan tu. Okey. Setiap kali nak melangkah keluar pergi mencari rezeki, pergi pos barang ke, cari barang ke, apa yang akak punya motivasi diri ialah letakkan ke tepi hal peribadi. Jika ada masalah peribadi, masalah kesihatan ke apa, okey, kita makan ubat ke apa semua, kalau ada peribadi tu kita letak ke tepi, tak payah fikir dulu, pergi keluar bekerja dulu. Okey, itu motivasi diri. Lepas tu buat bersungguh-sungguh. Lepas tu duit kita dapat tu 90%
Jalan. Okey, matlamat utama matlamat semasa menjalankan perniagaannya. Matlamat yang ada ialah satu, kena ada keyakinan diri. Lepas tu kita kena fokus apa yang kita buat. Lepas tu sekiranya berlaku contohlah komplain kan, kita kena handle dengan suasana yang win-win situation ya. Kita cuba calm down the customer apa semua. Lepas tu kita cuba, kalau benda tu macam worse, mungkin kita boleh buat gantian ataupun kita bagi dia free something ke. Kena ambil hati pelanggan tu, memang kena ambil, wajib. Okey. Matlamat yang lain ialah okey, penampilan diri kena jaga. Sebab kita orang berniaga ya. Berniaga, lepas tu bahasa kita kena jaga. Even kita nak posting dekat Facebook pun guna bahasa yang elok-elok. Lepas tu banyakkanlah kita, yang paling penting dalam perniagaan, apa yang kita kena tahu ialah kita cari perniagaan yang halal ya. Perniagaan yang halal, dan kita niat untuk kita sama-sama bantu orang lain. Itu matlamat akak buat perniagaan ni. Akak nak sharing orang, bukan akak seorang aja. Macam tu. Okey, soalan ketiga. Sumber yang tersedia sebelum memulakan perniagaan tu. Okey, sumber yang ada ialah akak memang ada kenderaan. Nak dikatakan modal sedia ada tu tidak juga, sebab akak tak ada loan apa-apa. Tapi akak ni rajin untuk akak buat pre-order lah. Contoh lah kan, kita nak promote satu barang tu, kita buat pre-order. Okey, kita cakap kat dia, okey barang tu kita akan ambil minggu depan, so boleh buat bayaran sedikit lah. Itu mula-mula sebab kita memang tak ada modal. Kita ada kereta aja kan, so kita pergi ambil barang, kita gunalah apa yang ada. Akak memang tak ada langsung space, ruang tak ada space, kita ada kenderaan je. So kita just kerja dalam rumah, dan kita packing, kita pergi hantar, pergi post, settle. Itulah sumber yang akak yang ada kekuatan gigi lah. Sakit ke apa, kerja. Okay. Take it easy orang kata. Soalan keempat. Sebarang rangkaian lah. Rangkaian memang kita guna media sosial. Yes, kita guna media sosial. Media sosial lah. Penting. Betul, sangat penting. Sangat penting. Tak dinafikan dalam usia-usia kita macam ni, ibu kita umur 40-an macam ni, media sosial sangat penting. Sebab apa? Paling banyak saya dapat pelanggan ni paling banyak daripada WhatsApp status. WhatsApp status dan juga daripada Facebook. Ya, sebab akak ada IG tapi tak aktif IG. Tapi lepas tu daripada rakan ke rakan orang passing nombor phone kita merata. So kat situlah. Lepas tu selalu akak buat promosi, sebab akak suka buat promosi tu. Sebab akak dapat duit daripada hasil tu, berapa persen akak memang selalu sedekah dekat orang-orang susah, orang tertentu, tapi macam tu. Okay, soalan yang kelima. Yep. Mengawal pada peringkat awal perniagaan, serius atau tidak? Sangat serius. Sebab di awal perniagaan kita sangat kena titik beratkan dari segi masa tau. Masa tu penting. Customer order barang ke apa, jangan lewatkan, jangan lengah-lengahkan. Kita kena, orang kata fast action, kita kena buat fast action. Lepas tu kalau boleh apa lagi itu buat pelanggan lah ya. Pengurusan kewangan kena baik, aliran kewangan kita kena baik. Bukan dapat duit berniaga, pergi beli bukan-bukan ya. Kita kena masukkan, ada 3. Biasa akak buat 3 tempat ya. Kewangan ni bagi 3, dapat duit tu bagi 3. Satu untuk modal nak beli barang lain. Modal yang kedua ni untuk akak nak bayar billing apa, bil handphone ke, bil wifi semua. Yang ketiga tu lah diagih-agihkan untuk diri sendiri, minyak kereta semua. Itulah family. Okey. Dan ke 6. Orientasi risiko pada permulaan awal perniagaan. Rejection tetap ada. Kita berniaga, rejection tetap ada. Kita nak convince customer tu, memang kadang-kadang dia tanya macam-macam kan. Tapi jangan give up, jangan putus asa, teruskan aja usaha. Kalau boleh kan, siap bagi resepi, bagi contoh. Macam kita jual pes masakan kan. So bila kita jual pes masakan, memang kita kena cerita, selain benda ni kita boleh buat benda ni, tak seperti makanan tu sahaja. Maksudnya keyakinan tu penting lah. Cakap dengan rasa meyakinkan customer kita. Okey.
Soalan terakhir. Yes. Bersedia atau tidak untuk memulakan? Oh, okey. Setiap hari kan. Setiap hari memang bila kita sebut kita berniaga, ni, kita kena sentiasa bersedia. Bersedia dari segi apa? Tiba-tiba ada order masuk. Okey. Kedua, tiba-tiba kita punya barang kita lambat sampai. Sebab kita tak tahu kat mana kita punya courier service ada masalah ke apa. Okey, bersedia tu memang kena terima risiko berniaga ni. Macam sebab ada persaingan. Pesaing tetap ada. Pesaing baru kan. Lagi macam-macam style dia. Tapi yang penting, orang kata apa, kalau kita dah ada customer sedia ada, kita kena jaga hati customer ada. Sebab daripada dia sedia ada itulah nak kembang-kembangkan. So, bersedia sahaja jika you berniaga. Ya? Jangan nak fikir bukan-bukan. Jangan dengar cakap orang. Just orang kata believe yourself. Ya? Okey. Okay, sekian, terima kasih. Okey, sama-sama.